Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi Wakaf Ilmi bersama dengan anda di malam hari Isnin, hari Ahad hari ini, 14 November 2021. Dan malam ini adalah malam yang siri yang ke-40. Siri 40. 40 ni angka keramat sebenarnya. Angka 40 ni bukan sebarangan angka. Jadi pada malam ni kita bersama dengan Ustaz Yusri. Saya bersama dengan Ustaz Yusri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nampaknya malam ni kita berdua dulu. Kalau ada sahabat-sahabat yang boleh masuk malam ni, insya-Allah akan bertambah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita tak pasti sebab yang lain-lain tu ada kata tak pasti malam ni dah. Jadi sibuk-sibuk belaka. Tak apa, kalau tak masuk orang lain pun kita dua pun kita ngomong lah. Sekadar kita buat-buat tawakal ni cuma kita meriah sangatlah kalau dua orang ni dia tak banyak poin sangatlah. Tapi apa-apa pun Ustaz Isri, kita nak bincang malam ni sebagaimana yang kita janjikan, kita nak kembara atau wakaf kita ni, kita nak gerak dengan wakaf kita ni kembara ke alam akhirat. Kita nak kembara ke alam akhirat. Alam yang kita memang tak pernah sapa, alam yang kita tidak pernah lalui, dan orang yang dah pergi dia tidak akan balik mari cerita kita. Berbeza dengan kalau kita kembara ke Eropah. Kembara ke Eropah, kalau kita tak pergi pun orang yang pergi ke Eropah dia balik, dia cerita balik kita. Dan bila kita pergi, kita dah tahu dah sikit-sikit. Ini kembara akhirat, kembara alam akhirat. Walaupun kita tak pergi tapi ada dah bayang-bayangan. Clue-cluenya sudah ada yang diceritakan bukan oleh orang yang pergi, tapi diceritakan oleh orang yang buat alam akhirat tu. Allah yang menciptakan dunia ni dan menciptakan akhirat. Dia dah cerita secara detail sebenarnya, secara detail satu persatu di akhirat tu. Cuma bagi kita yang tidak mampu untuk nak menggambarkan secara 100% apa yang diceritakan oleh Al-Quran tentang hari akhirat, tentang alam barzakh, tentang kubur, tentang mahsyar, tentang syurga, neraka. Benda-benda tu adalah benda-benda gaib. Jadi malam ni, start daripada malam ni hingga ke beberapa siri yang akan datang, kita nak cerita mengenai alam gaib ni lah. Alam gaib. Orang kita ni Ustaz Yusri, bila kita sebut alam gaib, mereka tengok lagu lain, mereka tergambar lain kata alam gaib. Teringat kau jing. Dia teringat kau jing, dia teringat kau hatu. Hak tu tidak termasuk dalam hak kita nak bincang lah. Kita rasa nak bincang bab hatu, bab jing. Alam gaib kita ialah alam gaib yang wajib kita imani. Wajib kita beriman, wajib kita percaya, dan bukan setakat percaya saja, kita kena mendalami, memahami apa yang kita percaya tu. Jadi sekadar yang mampu, insya-Allah malam ni kita nak mula sebelum kita nak pergi ke alam akhirat tu, kita melalui step yang pertama iaitu kematian. Jadi malam ni kita nak cerita tentang sikit-sikit lah, cerita tentang kematian. Jadi dalam bab kematian ni tentu orang semua dia akan teringat lalu. Orang ngaji kau tak ngaji kau, dia teringat satu ayat Quran ni, selalu dia dengar Ustaz Yusri, dia cakap itu ayat ayat surah dalam surah Al-A'raf, ayat yang ke 34 surah Al-A'raf. Ayat ni memang, dan ada dua kali sebenarnya ayat ni. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau tak silap saya lah, ada dua kali Tuhan sebut perkataan ni. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maknanya setiap yang bernyawa, setiap jiwa yang mempunyai jiwa akan merasakan mati. Bermakna mati ni ialah suatu yang pasti, yang suatu yang tak boleh nak lari. Kita nak mati pun dia mati, kita tak usah mati pun dia mati.
kita gimana pun dia akan mati, cukup masa, cukup time, cukup je dia, tidak akan lewat sesaat dan tidak akan cepat sesaat. Mati pasti. Tidak ada syarat gapo-gapo untuk nak mati. Nak mati ni tak ada syarat gapo-gapo, tidak syarat sakit dulu baru mati. Ada orang sihat walafiat mati. Orang sakit sama telah lah menunggu mati. Tidak syarat tua nak mati. Muda pun belah nak mati. Lah ni ramai orang mati muda. Maknanya dia tidak ada isyarat. Orang tua tu tentu sekali lah orang macam kita ni Ustaz Yusri memang nunggu mati lah. Tunggu mati dah. Tapi orang muda yang dia kata nanti tua baru mati, maka bukan, tidak syarat. Gitu juga banyak perkara, banyak keadaan yang tidak menjadi sebab untuk mati pun boleh mati. Jadi bila gitu sentiasalah kita kena berwaspada, berwaspada, berjaga-jaga, bersiap siaga, bersiap sedia untuk menerima kematian itu, untuk melalui kematian. Jadi kematian ini merupakan satu sempadan di antara alam dunia ini dengan alam akhirat. Kita transit dulu di alam barzakh kalau ke mana dah. Jadi kita akan bincang sikit lagi selepas ni. Ustaz Yusri, kalau ada ayat-ayat Quran cerita mati lagi? Ya. Rasa sebab ada lagi kot. Kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sata dan kepada pelayar-pelayar kita kerana masih lagi memberi sokongan kepada program kita ni, program wakaf ilmi kita. Dan kita pada malam ni kita masuk pada siri yang ke-40. Jadi kebetulan angka 40 sebagaimana Ustaz Sata sebut ni banyak Allah Ta'ala pun sebut supaya beringat bila sampai usia 40. Hadis Nabi pun ada satu kitab hadis ada 40 hadis-hadis hadis 40 Imam Nawawi. Ada Imam Nawawi, ya. Jadi si 40 ni kebetulan tajuk kita ni iaitu kembara akhirat. Kembara akhirat. Jadi kembara akhirat ni ambo tengok kembara ni ada satu perjalanan kita nak bawa kepada satu alam lagi selepas daripada alam dunia. Jadi lepas alam dunia ni ada alam akhirat. Maknanya lepas pada dunia akan menuju kepada satu alam akhirat. Ibnu Mas'ud dia kata tak ada dah benda hak paling gembira apabila dicerita mati tak ada kebangkitan. Hak tu hak paling gembira sekali. Maknanya kalau hidup mati terus. Mati terus. Tak ada dah nak pergi ke alam satu lagi. Ibnu Mas'ud kata hak tu dia paling gembira sekali. Jadi alam akhirat artinya alam akhir segala hari, akhir segala masa, akhir segala-gala, segala nikmat, akhir kemuncak. Jadi dunia ni tak sampai kemuncak lagi. Dunia ni akan tidak berakhir di sini, bahkan ada satu nama iaitu alam akhirat. Jadi apabila kita sebut kembara alam akhirat, sebagaimana Ustaz Sata sebut tadi, iaitu kita nak meninjau, nak melihat sebagai persiapan. Jadi alam akhirat ni tak ada semua orang tahu. Semua makhluk tidak tahu kecuali datang perkhabaran daripada Allah SWT sendiri. Tuhan punya yang buat akhirat tu sendiri cerita alam akhirat. Dan sebagaimana Ustaz Sata sebut saat ni lah, tidak ada pun hak gi dah balik-balik mari dunia cerita balik hak dia gi, tak ada. Ada barzakhun la yabghiyan, maknanya terpisah jauh dah. Bila dia gigi jauh tak berhubung dah dengan hak kita dunia. Jadi itulah realiti dan hakikatnya alam akhirat. Jadi apabila kita kata nak kembara kepada alam akhirat, sebagaimana kita nak mengembara di atas muka bumi lah. Dia kena ada tempat mula nak start mengembara itu. Jadi kita tengok kembara akhirat ni kita start mula dengan mati.
Maknanya kematian itulah Tak nak mati. jendela ataupun pintu nak menuju kepada alam akhirat. Selepas pada tu barulah dia ada beberapa mauqif ataupun beberapa stesen, beberapa tempat yang akan dituruti oleh setiap hamba. Dan mula-mula sekali mati. Tak mula-mula mati, nak pergi ke alam akhirat kena mati. Ada satu Kena pandangan mati ulama. dulu. Kena mati dulu. Ada satu pandangan ulama, dia kata oleh kerana mati ni benda yang menakutkan. Dia kata kalau boleh ada cara lain selain pada mati ni, dia nak lepas daripada dunia. Nak lari daripada dunia ni, tak sih melalui pintu mati. Artinya kematian ni suatu benda yang amat menakutkan lah. Amat menakutkan. Sebelum hamba baca beberapa ayat kena dengan mati ni, cerita dulu pandangan-pandangan ulama tentang mati ni Ustaz Sata. Tak? Disebut ada satu riwayat oleh Al-Mawarzi. Al-Mawarzi, dia cerita Imam Ahmad. Dia cerita Imam Ahmad. Apabila Imam Ahmad ni dia ingat kemati, Imam Ahmad kata dia suruh cekik tekuk. Tekuk dia berasa cekik, berasa tercekik. Ada. Imam Ahmad bila dia ingat kemati, dia berasa tekuk dia tercekik. Ada. Tercekik maknanya daripada makan, minum, daripada segala dunia. Apa ni maknanya takutnya dia tetap kematian. Ada. Tetap kematian. Jadi kita pada malam ni, lah kita nak cerita bab mati, kita sendiri pun berasa nak jejak. Nak jejak tentang kematian ni. Ada. Jadi oleh kerana kematian ni sudah pasti, nak tak nak, semua mati. Bagaimana ayat sebut sana ni, setiap jiwa ni, ada satu ayat Allah Ta'ala sebut, wa ma kana li nafsin an tamuta bi iznillahi kitaban muajjala. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirat nu'tihi minha wa sayajzillahu syakirin. Tak silap amanya surah Al-Imran ayat 145 lebih kurang itu. Ia bermaksudnya tidak ada orang yang boleh mati kecuali dengan izin Allah SWT. Maknanya mati ni cabut roh daripada jasad. Tidak akan tercabut roh daripada jasad seseorang ataupun semua makhluk ni dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditetap dah. Di azali lagi. Bahawanya sekian-sekian orang ni akan mati waktu sekian-sekian. Ada yang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang menghendaki pahala dunia, Allah Taala beri. Orang nak ganjaran dunia, nak nikmat dunia, Tuhan tak keloret, Tuhan tak ketekuk, Tuhan bagi. Begitu juga orang yang nak nikmat ataupun pahala akhirat, Allah Ta'ala juga akan beri. Dan Allah Ta'ala beri ganjaran yang besar kepada orang yang bersyukur. Itu antara ayat Allah SWT yang menyebut tentang kematian. Ada bahawa mati ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tak nak, tak si ataupun nak, semua kena mati belaka. Dan mati itu sendiri pun akan mati. Mati itu sendiri pun akan mati. Maknanya mati ni adalah makhluk. Mati itu kematian. Al-maut itu sendiri pun akan mati. Disebut dalam beberapa kitab bahawanya Allah Ta'ala mensifatkan mati itu seekor kibas. Kemudian disembelih oleh malaikat, kemudian dia mati. Malaikat pun mati semua. Hak tinggalnya Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalil sahaja. Ada. Jadi itu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berasa takut malam ni nak cerita bab mati ni Ustaz. Ya. Dia barang mati ni Ustaz. Dia barang mati ni barang kita tak kena usaha. Kalau kita cerita hari rezeki, nak dapat rezeki kena usaha. Ilmu. Kita duk bincang bab ilmu hari tu. Nak dapat ilmu kena usaha. Ni cerita bab mati tak kena usaha. Sebab Tuhan kata tadi wa makan apa nama tadi? Tuhan kata wa makan nafsin. Wa makan li nafsin antamuta illa bi iznillah. Makna mati-mati ni bukan barang mu kena usaha cari.
Tapi kalau mu usaha cari, tak molek pula. Nak kita duk Ya. cari jalan mati, tak kena. Jadi Dan mati Rasulullah tu dia akan SAW mari. kata, Ya. uh, Rasulullah akan marah orang yang minta mati. Tak sedap minta Iya. lah mati ni. Oh. Sebab kerja mati ni, Minta kerja mati. Allah SWT. Ya. Mungkin Tak bagi minta perlu mati. kepada usaha, tak perlu kepada Tak perlu Ya. pada usaha yang bawa kepada mati. Tak, bahkan ditegah oleh agama bahawa kita membawa diri untuk biarkan diri kita Untuk mati. Ya. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Wahai beriman, jangan kamu capuk dirimu ke arah kebinasaan, mana mati. Mati. Tak boleh kita nak membiarkan diri kita ni dan kita nak minta supaya Tuhan ni mati kita. Tak boleh. Sebab mati itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya Ustaz, kalaulah kita tak sih lah mati. Ada Allah Taala beri peringatan. Ada. Allah Ta'ala sebut dalam satu firman dia, Qul innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Masa dari surah Jumaat. Ada. Ya. Qul katakanlah, innal mauta, sesungguhnya mati, tafirruna, mu lari. Mu bila dengar mati, tak say mati. Ada ke? Tak. Dia tutup telinga, dia pejam mata, tak, dia selimut. Walau kana fi burujin musyayyadah. Tak, sekalipun duduk dalam peti yang tertutup. Tak say mati. Tak. Tak. Fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya mati itu akan menjemputmu juga. Mari cari juga. Mari cari juga. Jadi berdasar pada ayat ni Ustaz, orang yang Allah Ta'ala bagi dia akal yang waras ataupun kita panggil orang yang berfikir molek, soalnya bila kita sebut bahawa mati ni satu pasti, dia kena terima hakikat bahawa akan mati. Ya. Akan mati. Itu satu benda. Ada. Dan ada satu tak silap seorang sahabat Nabi SAW. Apabila dia sakit, dia teriak. Dia menangislah. Jadi para sahabat tanya dia, "Wana mu teriak gitu mon?" Tak. Apa yang masalah? Dia berjawab. Dia kata, "Aku menangis bukan kerana dunia, bukan kerana sakit aku, bukan kerana apa-apa yang aku hilang di dalam dunia. Tetapi aku menangis kerana aku ni masa pendek. Kerja buat banyak lagi. Dan nak pergi satu perjalanan jauh. Maknanya nak pergi ke mati." Jadi patut klik dah. Pergi tak pergi patut yang balik dah. Pergi tak balik. Jadi itu sebagai mukadimah kita malam Ustaz, bahawa mati ni satu pasti ya. InsyaAllah kita akan bicara pula seterusnya pas ni. Ada round kedua, ada persiapan dan bagaimananya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jadi kita nak tengok dah tadi bahawa kematian ini sebagai wajib. Memang orang tahu belakang dah. Mati tak mati, orang ngaji, orang tak ngaji, orang sekolah, orang tak sekolah, orang cerdik, orang bodoh, dia tahu belakang bahawa satu hari dia kena mati. Tak. Cuma kalau tahu setakat tu, kalau kita tahu kata setiap yang hidup ni nak mati, tak apa, rasa tak apa lagi. Sebab ada orang yang dia bila dia rasa susah duduk dunia ni, dia pergi bunuh diri ke sebab dia kata dia tahu dia mati dah. Jadi dia rasa mati tu setakat tu je. Lepas mati kan habis. Dia duduk rasa lagu tu. Ramai orang pun duduk rasa gitu dah, kata kita hidup ni masa hidup ni lah kena buat gapo dah mati, tak boleh buat gapo dah. Jadi kita rasa mati ni merupakan akhir riwayat hidup. Sebenarnya bagi ada ulama dia kata mati tu adalah permulaan riwayat hidup. Baru mula nak hidup tu bila mu mati. Masa mu hidup baru ni mu mati sebenarnya. Mu hidupnya bila start mu mati tu. Baru mu hidup. Kalau dia ada satu pandangan Ustaz Ada pandangan seorang ulama dia kata sebenarnya semua hak hidup ni duduk dalam keadaan tidur. Dah tidur, ya. Sedar tu dia mati baru sedar. Ya, betul. Mati baru dia sedar bahawa dia ni dalam keadaan gini macam-macam keadaan.
Ya. Maknanya hidup ni tak sedar, dia tidur. Hmm. Dah tidur negor randik dan sebagainya lah. Ya. Bila mati tu baru Saya khabar. saya ada tengok satu video Ustaz. Video dia buat bagus video ni. Dia cerita. Dia kata ada seorang lelaki, dia kata ada seorang budak muda lah, orang tua tak macam kita ni lah. Jadi dia Ya. dia pergi sewa chalet di tepi pantai. Dia nak cari ketenangan jiwa dia. Dia pergi duduk di chalet. Lepas tu duduk dalam chalet malam tu, duduk nengung dalam chalet sore-sore tak nera tidur. Dia pun tubik. Dia tubik pergi tepi pantai. Dia tubik jalan muna-mani jalan. Dia jumpa guning. Ada satu guning penuh dengan isi. Penuhlah guning tu sana tepi pokok. Dia pun tengok apa dia ni. Dia pergi tengok dalam keadaan gelap gelita. Dia pergi rasa-rasa. Rupanya anak-anak batu ada duduk dalam guni. Leguni. Dia pun ambil anak batu tu. Dia pun pekong. Dia supaya orang main ke tu. Dia pekong ke laut. Sung dia pekong tengok bunyi cek gitu loh. Bunyi suara batu tu dia naca pergi ke air tu kan, meluncur pergi ke air tu. Neti atas air tu. Bunyi sedap. Cucuk bunyi. Dia kata sedap Dia pun ambil pulak. Dia pun baling pulak. Jalan kat dia gelap gelita, tak nampak lah mana. Tapi di pantai ni kan, walaupun tak nampak dia cerah juga kan. Dia cerah sikit lah pasal pantai tu. Jadi dia lempar lagi batu. Cucuk gitu. Galik dia. Apa sebutir batu dia baling. Sebutir batu dia baling daripada tengah malam ni sampai kau dekat subuh. Bila dekat subuh ni ada putih lagi batu dalam guni tadi. Dia pun akak tengok. Dia tengok tu, dia kata bila dia tengok tu dia kata, bukan batu biasa ni. Rupanya permata, batu-batu permata intai belia gitulah. Dia pun tengok laut habis lecing dah, dia tahu. Dia tahu habis dah, semata-mata dia nak dengar bunyi cik tu sebagai hiburan. Mana dia? Galik dia. Ninggal 2-3 butir. Dia kata, Allah, kalau aku tahu, aku ambil guni ni buat balik di chalet aku tidak pekong gitu. Nah, jadi dia dalam cerita ni dia nak mengibaratkan bahawa dalam keadaan gelap gelita ni maknanya kita duduk dalam kehidupan kita dalam keadaan lalai. Dalam teringat gapo hidup ni nak suka je. Maknanya jumpa batu kat cung batu tu adalah umur usia kita. Umur kita 60 70 tahun ni kita lepak gitu je main untuk dengar bunyi. Kita pergi cari tempat sedap, kita pergi cari tempat suka, kita cari tempat tenang. No. Habis umur seguning tu kan. Lepak laut saja. Ninggal bila nak cerah, bila dekat dah rasa tak ada dah gapo baru tengok. Rupanya umur nak habis dah. Tapi waktu baru tu khabar. menyesal tak ada gapo dah. Bila mak tu nak cerita tadi supaya ustaz kata tadi selama hidup ni kita tidur sebenarnya. Bila dah sedar tu tak ada nak buat gapo dah lah. Tak ada nak buat gapo, mati dah. Maknanya tengok itai permata belia batu dalam guni tak ada nak buat gapo dah. Jadi tu cerita lah. Sedap cerita dia sedap. Saya royak gambar-gambar gitu tu. Tapi dapat bayangkan bahawa kehidupan ni lah gitu. Galik dah. Daripada muda nanti tua-tua tak cekap pun galik lagi. Baru dekat nak mati barulah mikir gua ni. Supaya tak dilah. Nak baru berasa nak pergi tak klik dah kerja banyak lagi, barang banyak lagi tak siap. Gua ni tak selesai dah. Baru mikir, tapi fikir nak buat gapo lagi. Bila cukup masa mati ya. Ni. Sebab tu dalam ayat yang ustaz baca tadi, surah Jumaat. Dia kata dalam surah Jumaat tu, gapo tu dia kata Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ustaz baca saya tu. Maknanya kematian tu hok muduk lari selama mengelak lagu mana pun dia pasti akan menemuimu. Kalau setakat tu tak apa lagi, tapi Allah sambung lagi kan. Allah kata summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Hok ni hok takut ni. Summa turaddun maknanya mu dipaksa kembali. Kalau mati duduk sekong dalam kubur tu hacur lebu gitu tak ada masalah. Tapi summa turadduna, kamu diheret buat klik. Kalau orang lari dari rumah kan, misalnya anak-anak dia lari dari rumah, pok dia orang ambil heret susah buat klik, dia rasa klik tu. Heret atau turaddun ni maksudnya heret
Buat balik. Tuhan paksa balik kepada alimil ghaibi wasyahadah. Tuhan, kalau Tuhan biasa-biasa, kita kata tak apa. Ni Tuhan alimil ghaibi wasyahadah. Tuhan Maha hok tahu belaka benda gaib dan benda nyata. Tak boleh nak susuk gapo ke dia. Tuhan hok kita tak boleh nak susuk gapo ke dia. Tak boleh nak sembunyikan satu benda kita nak sembunyi kepada Allah, tak boleh. Maka kita kena heret klik jumpa dia. Jumpa dia tu lah, jumpa Allah ni yang alimul ghaibi wasyahadah. Kalau klik heret jumpa dia, kita dengan tadi lah. Kita duduk atas dunia, duduk galik lepas batu, siung lepas batu. Pada heret klik kita nak kata gana dak. Tuhan tahu belaka, tak boleh nak nipu, tak boleh nak pelawak, tak boleh nak gapo dah. Tak boleh nak ada alasan gapo dah. Maka Tuhan royak lagi, yang kedua, step yang keduanya ialah fayunabbiukum bima kuntum taf'alun. Akan dicerita mula kamu apa yang telah kamu lakukan semasa hidupmu dulu. Nah, kalau heret klik lepas tu pakai sumat J gitu, berasa tak apa lagi. Dah. Dia heret balik lepas tu dia kurung. Mu tak boleh tubik dah. Mu kena duduk sini tu dah. Sebab orang tua kita lah, kalau kita lari, dia heret klik lepas tu dia kurung dalam bilik. Mu tak boleh tubik mana-mana. Tak apa lagi. Hak tak tahannya fayunabbiukum bima kuntum taf'alun. Akan dicerita sosok kepadamu apa yang kamu lakukan dulu. Hak ni berkali orang takut kau mati ni. Bila dia tak ada gapo hak tu nak boleh royak barang molek dia, tak ada royak barang hudu, royak dua barang tak betul, tiga barang salah dah. Mana takut nak mati. Bila tak ada persiapan, tak ada persediaan untuk nak menghadapi kematian. Sebenarnya kita takut kau mati ni bukan takut kau mati tu, tapi takut berlaku apa yang berlaku selepas mati tu. Takut kepada turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum taf'alun. Hak ni lah kita takut sekali. Ya, ni kita baca Ustaz berkenaan dengan bila kita akan berhadapan dengan alam akhirat ni, yang menjadi orang kata kegerunan kepada ataupun ketakutan kepada setiap orang beriman, iaitu kerana nak berdepan dengan suasana perjalanan itu. Dia kata bukan cenggi kepada syurga selalu, kecuali insan terpilih saja yang apa ni direct ke syurga kan. Kamu hok express ni hok kata logo ni. Kata berhenti banyak stesen. Berhenti ada. Hak berhenti ni ada. Ni hak yang ditakuti ni. Ada. Mula-mula sekali dia panggil mati ni dia berdepan dengan sakaratul maut. Ya. Sakarat. Dia start daripada sakaratul maut. Ada. Mati ni sakaratul maut. Ada. Sakaratul maut ni sebenarnya satu kaedah Allah Ta'ala nak mematikan seseorang yang hidup. Ada. Dia berdepan dengan sakaratul maut. Dan sakaratul maut ni ada suatu benda yang amat memedihkan, amat menyakitkan. Amat menyakitkan. Saya sebut tadi ayat zaiqatul maut. Zaiqatul maut. Jadi ada dalam apa ni riwayat Imam Bukhari, ada hadis yang panjang bagaimana seseorang itu Allah Taala nak mati. Jadi Tuhan tak tunjuk kepada manusia lagu mana manusia tu menghadapi sakaratul maut ni. Ya. Dan diibaratkan sebagaimana haiwan-haiwan nak berlepas daripada nyawa. Dia tengok lembu, kobra, ayam bila nak mati kan, nak cabut habis. Orang kata habis nadi tu. Dengan kelepasnya habis. Ada. Akhir kali kena saka dia panggil. Terkecing terberok dah. Terkecing terberok macam-macam ada. Jadi itu haiwan. Manusia bukan kata linek mati, tapi dia menghadapi sakaratul maut lebih dahsyat daripada haiwan-haiwan ataupun makhluk-makhluk lain. Jadi Allah Ta'ala kirim mari malaikat tahap. Mana dicerita dalam hadis panjang tu, mari tahap. Tahap di dada, tahap di bahu, tahap di dada, kena tahap di paha lutut. Supaya
di ikram ataupun dimuliakan apa ni manusia bila nak mati. Dah. Tu dah sah. Maknanya suatu yang sangat sakarat tu sendiri. Perkataan sakarat tu ambil daripada perkataan sakar. Sukar dah. Maksudnya mabuk. Mabuk dia asalnya perkataan mabuk dah. Mabuk ni kan maksudnya kepala tak betul, perut tak betul dah. Orang mabuk kan, orang mabuk. Kalau nak buat pertimbangan. Kepala jadi pening, jadi sakit, perut jadi mulah, jadi loyo, mutuh. Gelap mata. Tu. Bermakna tu perkataan sakar tu. Bila sakaratul maut, sakar tu dia sakut dengan maut, maknanya lebih lagi lah. Lebih lagi waktu tu orang panggil pun tak dengar, tak kenal orang depan mata. Orang hok duk makan ke dia, orang tu baik tidur sekali dengan dia. Dok kalau tu lelaki suami dia tak kenal dah bini dia waktu tu. Kalau bini dia tak kenal dah tu lelaki dia waktu tu. Orang tu tuak di telinga ajang ngucap ke apa pun tak dengar dah. Dok waktu sakarat tu memang tak tahu gapo dah. Memang tunggu. Kalau kita panggil nazak tu lah dia, nazak. Bermakna kalau highway ni dia tak ada istilah nazak tu sebab tadilah sebab ustaz kata mungkin tak ada dijaga oleh para malaikat, dia lepas gitu yang mati kat gitu. Kalau you nak tendai dia tendai, kalau you nak guling dia guling. Tapi manusia ni kerana kemuliaannya Tuhan jaga tidaklah siapa beragai gitu lalu kata nak mati sakit sebagai mana pun dia rasa tapi tidaklah siapa gelepar dodeh-dodeh lah. Tapi sakitnya hanya dia lah tahu. Kita lah masa tu lah kita tahu tak boleh nak dia sakit, tak boleh nak royak dekat orang tu. Pakai tak ada lah kau. Kita agak-agak gitulah. Tapi sakarat ni memang paling Nabi pun takut dengan sakaratul maut ni. Dia pun takut dan dia pun kalau kita tengok sirah masa dia duduk atas atau riba Aisyah tu pun kan. Maknanya ada diceritakan secara ni lah. Maknanya kesakitan tu terlihat. Tergambar kepada kita bahawa seorang Nabi kekasih Allah seketika nak cabut nyawa tu memang suatu yang sangat menyakitkan. Tu satu hal, kita kata satu hal. Satu hal tu ada ayat Quran yang royak kau Nabi sendiri supaya ada kan ayat dalam surah Az-Zumar ayat 30 tu dia kata innaka mayyitun, wahai Muhammad mung pun mati. Kalau bahasa kita kan. Innaka mati, bukan lolok-lolok ni. Innaka sesungguhnya mu Muhammad mayyitun. Mati. Mu kekasih aku. Mu aku tugas yang mulia kamu. Mu buat kerja agama dah 100% kehidupan mu ni buat agama tapi mu mati. Jadi kalau ada orang lain dia kata wali-wali tak mati tu, kita pun muskil juga rasa. Tok guru dia tak mati dia kata. Ada orang kata tok guru dia tak mati, dia hilang raib gitu ya. Dia tak mati. Jadi kita pun pelik bila Allah royak ke Nabi Muhammad sendiri innaka mayyitun. Sesungguhnya Muhammad mung tu akan jadi mayat lepas ni. Mayit. Kalau kita duk panggil mayit. Ni ambil ni. Ada mayat, mu akan jadi mayat. Mana kita ni bakal mayat belaka. Akhirnya akan jadi mayat. Innaka mayyitun. Lepas tu Tuhan kata wa innahum mayyitun. Dan mereka tu pun mati juga. Hak orang sokong mung pun mati, hak orang lawan mung pun mati, hak orang duk maki hamu mung pun mati belaka. Orang hak mung saya pun mati, orang hak mung benci pun mati. Maknanya mereka semua pun akan mati. Mung mati, orang lain pun mati juga. Jadi tak ada kalau dari situ nak royaknya gapo nak royaknya dari segi kemanusiaannya Nabi Muhammad ni dia akan mati, cuma selepas dia mati lainlah kedudukannya tu lain. Tapi nak royak pak mati. Kalau ada nak cerita kalau adanya wali-wali yang dia ngaku dia wali dia gapolah, mungkin dia tak ngaku anak-anak murid dia lah kata tok guru dia wali, tok guru dia tak mati. Lepas tu duk doa lagi kau tok guru dia hak mati tu maknanya lebih pada nabi lah. Deh lah ni timbul ada rijalul ghaib lah, orang lelaki-lelaki yang gaib yang tak nampak kelih. Bertahun-tahun dah tak ada, hilang tapi dia panggil ke dia Naubah. Ahli Naubah. Ahli Naubah. Maknanya pelik lah kita kalau dia tak baca ayat ni ataupun dia terlepas pandai lah ayat ni. Nabi sendiri Tuhan royak dalam Quran dah
patutnya kalau kita lah ayat tu kata kalau kita lah Allah turun kita ayat ni. Kita tu ayat kat orang dah berasa. Muhammad kata satan mung ni satu hari mati. Tak, maksud kita kata tak apa ayat ni aku simpan sorang aku lah. Jadi, tapi Nabi royak kita. Nabi royak. Tuhan kata Muhammad mung ni mati. Apa nak ajar kita bahawa setara mana kita, hebat mana kita, alim mana kita, mulia mana kita dipandang manusia ni, mati. Tak usah duduk ngakulah. Tak usahlah kita duduk royak kata tok guru kita tak mati. Guru dia wali songo, wali ke apa, mati. Barang tentu mati. Jadi pada pergi harinya maka setara Nabi insan yang paling disayangi Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala mati. Mati itu menunjukkan bahawanya tak ada orang yang lebih ada boleh challenge tak boleh tak mati. Tak ada. Tak ada. Orang dengan kematian ni tak boleh. Boleh Allah nak tak seri mati orang tu boleh. Moga dia buat lagi boleh. Okey dia nak kekal ke tak apa ni tak boleh dah. Boleh tapi dia telah menjadi sunnah kepada kehidupan. Sunnah kepada kehidupan ni hidup mati. Dalam surah Tabah tu katakan ada huwal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Maknanya nak uji kita, kehidupan pun nak uji kita, kematian pun nak uji kita. Nak royaknya pasangan dia ada. Tak ada orang hidup yang tak mati. Saya nak peringat kepada kita bahawa sehari dua ni orang duk kata ada orang jenis tak mati dia raik gitu je. Lepas tu duk jaga kawasan, ayah long ni. Jaga kawasan, kena jaga dia, kena bismillah ke dia. Ada bismillah ke dia 40 kita kali. Jadi pelik lah. Kalau kita tengok apa ni kita ulama kita, tak? Kalau wali sekalipun, tak? Wali pun dia mati. Banyak ada macam jenis, dia ada macam jenis bahagia wali, ada dalam apa ni lebih kurang dalam 30 bahagia wali. 30 tarah. Tarah. Ada. Setiap tarah tu dia silih berganti. Ya. Ada. Silih berganti. Maknanya berganti tu kerana ada mati. Ada mati ni Allah Taala ganti ni siapalah akhir sekali mati belaka. Maknanya itu satu kepastian tidak ada yang dia boleh kekal hidup. Ada. Illa wa yabqa wajhu dzul jalali wal ikram, kecuali Allah Taala saja yang kekal. Ada lagi Imam Ghazali dia kata, ni dia kata hak pendek, hak singkat. Dia kata hak singkat maknanya hak pendek tu ialah waktu. Yang singkat itu adalah waktu. Waktu ni betul lah, sangat singkat. Ada orang atas mesej saya 2-3 hari lepas. Dia kata kita hidup atas dunia ni 70 tahun tu, kalau banding dengan akhirat tu baru sejam ataupun sejam setengah ya. Kalau 70 tahun. Ni 70 tahun hidup tu sejam setengah ya baru di akhirat. Maknanya pendek benar masa kita ni. Kita rasa panjang tu 70 tahun ni. Dia kata yang singkat itu waktu, yang menipu itu dunia, kata Imam Ghazali. Yang dekat itu kematian. Kematianlah yang paling dekat. Yang jauh itu kemarin. Kemarin jauh. Sebab kita tak boleh nak klik dah. Jauh dah kemarin. Padahal kita kata kemarin je baru. Tapi nak undur klik tak boleh dah. Kematian orang tak tahu bila ni memang dia sentiasa dekat pada kita. Sentiasa dekat pada kita. Dan dan sambung Imam Ghazali yang Ustaz sebut tadi. Imam Ghazali kata apabila seseorang itu mengingati mati, maka seseorang itu mendapat kebahagiaan yang sebenar. Ya, betul. Dan hati dia sentiasa resah dan dia tidak lalai daripada tentang kehidupan di dunia. Sambung. Ada. Betul. Ada Nabi pun kata, dalam satu hadis Nabi kata orang yang bijak, orang yang paling cerdik, orang yang paling bijak ialah orang yang sentiasa mengingati mati. Ya, betul. Ada dalam satu hadis. Saya tak ingat matan dia. Tapi dia kata orang yang paling bijak, paling cerdik ialah orang yang sentiasa mengingati mati. Kerana dengan dia mengingati mati ni, dia jadi orang baik. Dia jadi orang baik. Macam kita, kalau kita semaya, kita ingat ke mati. Kata, ni semaya Isya aku tadi, kata nak semaya Isyak. Isyak ni adalah semaya yang terakhir. Lepas ni boleh jadi aku mati. Takkah kita nak semaya cincai-cincai? Kita mesti semaya yang terbaik. Sebab kita menganggap bahawa inilah semaya terakhir.
kalau kita buat kerja, hari ni kita pergi kerja, hari terakhir tu aku di pejabat. Tak kan kita nak duduk kedai kopi, nak buat tak duduk bual tu tau. Maknanya hari ni hari akhir aku buat kerja dengan yang terbaik. Bila aku mati esok, orang kena, orang kata, Allah tau. Dia ni kat kerja, mari siapa aku lah minit, siapa aku mati kerja. Apa tak? Maknanya orang yang sentiasa mengingati mati, dalam setiap kerja dia pakai beres. Orang yang duduk bertangguh-tangguh tak apa, tak buat hari ni esok ada lagi. Sebab dia teringat kau mati, dia teringat kau mati ni ikut kandak dia. Selesai kerja dia dulu baru mati. Tu. Sebab tu orang cerdik, Nabi kata orang yang sentiasa mengingati mati dan orang yang sentiasa buat persediaan untuk nak mati. Bukan ingat saja tapi dia bersedia untuk nak mati. Ada buat persediaan. Macam tadi lah, kalau dia semaya dia terbaik. Tak kena nak semaya ni, semaya ngelah dah ni. Tak kena semaya kau sikot dah. Mesti semaya yang terbaik, yang semampu dia boleh buat. Kalau bulan Ramadan, kita nak mari ni. Dalam berapa, kalau kata 100, dalam 150 hari lagi ni. Kalaulah kita anggap, memang kita kena anggap bahawa Ramadan ni, kalau panjang umur, Ramadan terakhir dah. Tak tentu dah Ramadan ni pun kita tak tentu boleh. Apalagi Ramadan tahun depan. Bermakna kalau dah Ramadan tahun ni memang bersungguh-sungguh lah. Kita berkacau angin, orang kata dah. Sebab Ramadan terakhir. Jadi comel lalu amalan dia. Itulah orang cerdik. Cari bekal, bawa mati belakang. Jadi kalau maknanya orang yang tidak mengingati mati, itulah orang yang rugi, kata Nabi. Rugi besar. Orang rugi besar, iaitu orang yang tak ingat mati. Jadi bukan berarti ingat mati ni mematikan segala langkah. Orang yang ingat mati ni, orang itulah orang yang bahagia, orang yang ada positif diri dan dia ada kemajuan dalam hidup dia. Motivasi. Sebab dia rasa motivasi kepada dia bahawanya hidup dia ni akan menjenguk kepada satu kehidupan yang abadi. Jadi apa ni kita tengok kesedaran kepada kita bahawa mengingati mati ni bukan ingat mati tu senang-senang. Ingat mati ni satu kena ingat takut ke mati bukan berarti kita menyerah kalah. Takut ke mati bukan berarti kita ni berputus harap. Takut ke mati artinya kita buat persiapan. Buat persediaan. Jadi hak buat persiapan ni ada hak betul, ada hak tak betul. Ambo ingat apa ni ada saudara ambo. Ada. Bila dia mati, bila dia mati, ni orang tua-tua dulu dia amal dia dulu. Ada. Bila dia mati, dia ada satu bekah. Bila dia mati, kita buka bekah tu, dia siap. Dia siap tulis dalam bekah tu sekian duit ni dalam dia buat dalam bekah dalam sapu ni dia yak sesekoh kau sini. Sapu ni dia subui kau ni. Sapu ni siap duduk dalam bekah. Maknanya kita berasa tersentuh hati kerana Allah bila masa apa ni si tua ni si pocik ni ada betul ambo lah. Ada dia buat persiapan. Mana harta dia tu dia lagi siap. Siapa kau pekak urusan kubur pun tak. Hak nyusun dia, hak dia gali dia, hak duduk sipai dia, semua dia lagi siap. Allah, kita rasa payah nak jumpa orang kita sampai lah ni. Nak canggih lagi tu. Tak? Mana kalulah setara tu dia buat persiapan, artinya dia ingat mati. Hidup dia tu dia ingat semua. Mana tidak nanti tua ingat mati. Itu satu motivasi kepada kita, iaitu dengan zikrul maut, mengingati mati. Dan satu lagi Okey, teruskan. Satu lagi apa ni peringatan Allah Taala sebenarnya mati bila kata takut. Dia sebenarnya mati ni ada satu musibah. Musibah ni bukan satu benda yang menguji. Nah, Allah Taala sebut in antum satu firman Allah Taala sebut in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut. Jika kamu berjalan di atas muka bumi, maka kamu akan tepuh dengan musibah maut. Jadi setiap yang lalu ke dunia dia akan tepuh dengan musibatul maut ni.
Musibah mau. Musibah ni iaitu satu ujian. Ujian kematian. Jadi Ya. mati ni ujian. Ujian bukan nak suruh lari dan memang tak boleh lari. Ujian ni iaitu kena buat persiapan. Kalau kita nak masuk ujian biasa. Ya. Kita nak masuk ujian biasa, nak uji apa atas muka bumi ni, mesti kita buat persiapan serapi. Ujian temuruga, ujian go tu, ujian go ni. Tak? Namun kita terlupa. Mesti betul mau ujian mati. Jadi bila ujian mati, kuat-kuat kita buat persiapan dan persiapan itu akan meluluskan kita dalam kita menghadapi ujian ni. Ya, Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat kita, para penonton yang dirahmati Allah. Kita masih lagi bersama dalam Wakaf Ilmi. Siri yang ke-40 malam ni. Dan malam ni kita duk tunggu-tunggu sahabat kita nak masuk mari wakaf ni, tak mari ni. Kita sebenarnya sepatutnya ada 4 orang. Tapi dia dah bagi tahu tadi kata ada keusuran sikit tak boleh masuk. Jadi kita gohek 2 orang dengan Ustaz Yusri lah. Jadi malam ni kita cerita tentang kematian. Kematian ni dia orang melihat kematian ni sebenarnya dia tengok atas sikap hidup dia, Ustaz Yusri. Ada seorang penulis ni dia kata manusia ni yang hidup ni dia kata ada tujuh perangai. Dia buat rumusan. Dia buat rumusannya 7 perangai dia kata manusia ni. Jadi ni dia akan memberi kesan kepada hal mati itulah. Satu dia kata manusia jenis kehaiwanan dia kata. Manusia jenis kehaiwanan, iaitu kehidupan manusia ni dia tahap akhlak yang paling rendah, iaitu dia hidup atas dunia ni sekadar boleh makan. Dia kata hidup untuk makan. Hidup ni untuk makan. Dia kata kita ni kalau tak makan mati dia kata. Jadi hidup dia tu kira nak makan, nak suka, gitu je. Bermakna kehidupannya lebih kurang sama dengan haiwan. Dia tak tahu baik jahat, asal kau dia boleh makan, asal kau dia seni, orang lain susah ikut dia. Puak-puak ni memang dia tak tahu kau mati puak ni. Dia tahu kau mati. Macam lembu kubal dia tak tahu kau mati. Dia tak ingat dia tu. Dia tak cara pahala hari tak cara. Nak dosa pahala. Ya, kita tengok lembu dia makan. Lembu kan, lembu kita tengok lembu 3 ekor. Kita sembelih seekor depan puak dia. Dia tak ada gapo. Pak 2 ekor lagi, relax ya. Dia tu mati ni, sembelih aku tak ada kali. Dia tak ada lah. Kalau kita tengok orang ni kita mari pick kita. Ni sikap ada manusia kita. Ada manusia jenis gitu. Mati kata biasa mati. Mu lari sebab tadi kata mu lari pun mati, mu tak pun mati kata mak takut apanya. Jadi dia pun tak cara dia nak buat gapo dia buat. Masa hidup ni lah kita nak buatnya. Ni satu sikap manusia yang dipanggil agama dia ada, bukan tak ada agama, ada agama. Dia tahu agama tapi dia memang nak lagu tu. Sikap ni dipanggil sikap kehaiwanan. Yang kedua dia kata manusia yang hidup dia le keadaan ikut-ikut. Dia ikut sepolalai. Ada angin kok tu dia tunduk condong kok tu. Angin kok ni dia condong kok ni. Dia ikut-ikut je. Tak, manusia tidak di jenis tak ada pendirian, tak ada prinsip, tak ada apa. Kita ikut orang ramai. Baru senang dia kata tak. Kalau kita nak menongkak arus, orang alah kau hilir belakang kita seorang kau hulu. Dia kata hidup kerana orang kau hilir lah. Kalau orang kau hilir tu bawa kebinasaan, kita pakat binasa bersama. Dia jenis ada jenis manusia lagu ni, dia ikut seorang ramai. Sebab tu dalam Quran pun ada sebut kalau mu ikut seorang ramai manusia mu ikut hak ramai tu, maka mu akan menerima kehancuran, mu akan menerima kebinasaan. Kita tak boleh nak ikut hak ramai, kita ikut hak betul. Tak sepatutnya gitu. Lebih-lebih lagi Ustaz, lebih-lebih lagi orang alim. Ya. Idza sakatal alim. Nabi sebut apabila orang alim ni dia. Mana dia tu malah aku cara. Lah labukmu. Lah labukmu. Maknanya punah lah. Tu supaya ikut arus tu. Ikut gitu yang malah bahasa lah. Malah dah nak menongkah arus, kita kata nak menongkah arus, nak sosial. Sedangkan agama Islam ni agama yang jenis menongkah arus. Membetul arus, membetul. Dia pergi ke ulu, dia tidak ilir hanyung, bukan gitu Islam. Islam bukan agama hanyung gitu. Islam agama bukan dibawa, Islam membawa. Tu. Tapi ada sikap manusia yang kedua ni dia kata jenis ikut-ikut tak ada pendirian apa, suka ikut arus kehidupan. Ikut je apa yang orang ramai buat. Orang buat ramai kata yalah tu betul.
Dia tak tahu kau betul salah, dia kira orang ramai buat. Kalau kalau kita lari, misalnya contoh ada orang lagi ni dah. Dia duk ikut orang ramai kita kata salah tu. Dia kata salah warna orang pakai ikut tu belakang. Tak okey orang lain tu salah belakang. Dah. Dia akan cangguh kita balik. Dia tak okey lah. Orang ramai-ramai tu bodoh belakang mu seorang cerdik. Dia ikut tu. Dia biasa orang manusia dia lagu tu. Payah pupuk ni. Pupuk ni payah nak tegur ni. Jemaah yang tahu orang ramai. Dua. Yang ketiga dia kata manusia ni dia sedar diri dia seorang yang berbeza dengan orang lain. Dia kata dia ni terlalu berprinsip. Hak ni pun payah bahasa juga ni. Jadi dia yang betul. Orang lain salah. Kalau dia buat dia buat kat dia betul semua. Tak, kalau orang lain buat salah belakang. Hak dia je betul. Tak, dia tujung sungai pun dia kata betul, ada dalil. Dia naik bukit pun dia betul, dia ada dalil. Ada dalil belakang dia sebab dia kata dia seorang yang berprinsip. Segala gerak-geri dia atas prinsip belakang. Hak ni pun bahaya juga. Ni ada sikap manusia lagu ni. Hak cerdik pun lagu tu ada hak bodoh sama-sama hak cerdik ya. Kebanyakan hak cerdik lagu ni mengaku dia berprinsip. Pada hari kau say 7 laut. Prinsip kahwin. Kahwin jenis 7 laut kahwin ni. Dia 7 sungai. Kahwin ada dalil. Apa kahwin 7 sungai? Ni jenis manusia lagu ni. Ni jenis ketiga ni manusia yang dia rasa dia unik, dia pelik, dia betul. Dia betul semua. Tak salah dah dia. Buat gapo pun. Kalau kita tegur kata mu tak ada prinsip, mu ngaji tak habis. Berapa putih kitab mu baca. Dia ngomonglah kita lalu kita mu ngaji tak habis dia kata. Itu 3. Yang keempat dia kata manusia ni ada sejenis manusia yang tidak tahu tujuan hidup. Tak tahu hidup ni buat gapo, tak tahu. Jenis tak ada tujuan. Ni berat sikit dah. Ni ramai tak? Ni ramai. Tak tahu hidup ni buat apa. Mungkin dia kata Tuhan buat hidup lah. Siapa masuk mati kita ni. Betul juga kalau kita tengok selapis tu betul. Dia kata hidup ni apa? Mati. Masuk hidup ni. Kalau kita jumpa ramai apa ni golongan orang miskin dia kata nak buat ganong kau tu hewak miskin. Kau tu hewak miskin tak kita. Gitu dia tu nak gimana kita nak lawan tu. Ni. Dah kita kasi tu dia tu nak lawan tu kau. Tu bahaya ni. Ada manusia lagi ni. Pelik ni. Kita rasa pelik tapi memang ada. Orang buat kajian ni dia kata memang ada jenis manusia gini. Manusia lagu ni lah dia kata tidak tahu tujuan hidup ni, tak ada keyakinan diri, malah nak cuba, malah nak mencuba dah. Buat miskin, cuba jadi kaya pun Allah. Tu kadang-kadang dia tak hantar anak dia ngaji ke Allah, nak pergi mana kakmu. Tak, kalau kita pupuk kita dekat setahun ni lagi ngaji tinggi-tinggi pun kelik nyaku juga. Tak, Allah. Sudah kami masuk lah. Apa ni panggil golongan freedom. Ada. Dia bebas ikut. Ikut nak jadi. Tak ada prinsip, tak ada gapo dah. Dia kata al-haya tu karisha. Dia kata hidup ni seperti apa ni? Bulu berterbangnya. Bulu air. Tak ada arah tujuan lagi. Ikut angin tiup. Ya, betul. Dia buat ni lah juga cepat kecewa kalau dia tak boleh gapo dia kecewa lalu sebab dia tak ada nak gantung mana. Dia tak gantung mana-mana tau. Tu yang keempat. Yang kelima ni manusia yang tidak hidup dengan disiplin yang hidup dengan disiplin kuat. Hidup dia supaya tadi ni. Hidup dia ni kau tu tak boleh, kau ni tak boleh, kau tu tak boleh, kau ni tak boleh. Kalau orang bak makan kan, patai jenis patai kuat ni. Ayat tak boleh. Kalau minta makan ayat kalau tak boleh makan daging. Kalau tak boleh kolesterol tinggi. Jadi tak boleh lakon lah kelis saja. Jadi orang yang disiplin tinggi. Poso semua, poso. Ambo ada satu cerita tak? Ambo ada satu cerita. Ceritanya sungguh. Bila kita ajak makan dia dan pak makan kita pergi pak makan kira asyik arak lah so kita katakan. Jadi kita order ni kita ajak makan sekali. Anaknya dah ada. Jadi kita order lagi lah. Ada bahasa kita ramai-ramai nak makan ni. Ada kita jemput dia sekali. Ada bila kita minta jemput dia anaknya anak baru selesai ni. Jadi kasih ceritanya bila dia makan di luar Kelantan dia kena bayar dulu baru dia makan. Ada. Bila kita bayar siap semua sekali ni. Kita tak bayar dulu. Tak ada jemput lagi dia ni. Anak gua ni anak berakhir. Tak pula. Tadi
Oh, baru suruh Kenyek. makan, anak jaga Ha. kenyek. Tu ada juga pasal gitu. Iya. Ni dia jenis patai dia, Ustaz. Dia jenis kata makan ni amot ayat tak boleh. Dah, takut kolesterol tinggi. Oh ni dah. Oh tadi dah tadi belakang orang bagi minyak minta maaf. Dah. Lalah sejuk minum. Oh parut juga dah. Ni kalau buat makan maknanya dia terlalu teratur pun tak boleh juga. Tak ada orang kata. Ada jenis manusia yang lagu tu. Skema dia panggil skema. Ikut skema ngerti. Tu satu jenis manusia. Yang kena manusia yang percaya disiplin ni dia kata memberi pengalaman hidup, iaitu orang yang bercita-cita ingin mengubah kehendaknya sendiri. Apa ni untuk memperbaiki diri. Hak ni bagus. Orang yang dia duk fikir kita ni kena ada peraturan, ada peraturan tu memberi kebaikan kepada kita. Nah, orang ni dia tak tergolah di jalan raya. Dia tak lama mati ni pun ni. Dia tak tergolah di jalan raya. Dia buat apa pun dia berambi, dia teliti dalam kerja dia. Sebab dia cuba nak memperbaiki diri dia semua. Dan yang ketujuhnya orang yang boleh mengawal diri dan juga kehidupan daripada dari dalam dan dari luar. Orang yang boleh kawal diri dia. Ni cara manusia yang boleh mengawal diri dia. Jadi ni dia kata 7 orang ni, 7 kumpulan manusia ni. Dan orang yang selamatnya dia kata ialah orang yang kena yang ketujuh tu lah. Orang yang mengatakan bahawa hidup ni perlu kepada peraturan, perlu kepada undang-undang. Dan orang yang pandai reti kawal perasaan dan juga kawal gapo semua, dia reti kawal kehidupan sama ada benda luar dan juga benda dalam diri dia. Orang ni lah orang yang percaya, dia kata orang yang percaya lah. Dan orang ni lah yang sentiasa ingat kepada masa depan dia. Masa depan tu gapo? Masa depan tak ada, hak tepuh mula-mula masa depan kita ialah kematian lah. Orang lagu ni. Hak 5 tadi tu memang dia tak cara mati pokok ni. Dia cara kau nak sihat. Orang jenis hak jenis kata tadi ke patai kau tegur ni, apa dia patai tu? Sebab dia tak si mati. Dia tak si mati tu. Kolesterol tak boleh masuk tubuh dia. Jenis tak si mati dia. Tapi orang ada disiplin. Maknanya peraturan ada. Barang ni tak boleh makan, tapi bukanlah siapa tak boleh makan langsung kata tak. Kalau lah Nabi daging kata kul qalla. ha Boleh makanlah kamu dengan kadar sedikit. sekadar. Tu hak. Sekadar. Ya. Ni Ya. sekadar pun tak ada juga. Maknanya kalau lah benda tu betul katalah kata daging tu membahayakan, Allah Tuhannya haram dah benda tu. Nah, itu yang halal ke daging. Hak halal kita kata halal makanlah. Tapi jangan berlebihan dia kata dak. Gitu. Jadi tu di antara apa ni, ada lagi Umar Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dia kata sokmo-sokmo lah kena ingat ke mati. Khalifah Umar Abdul Aziz dia kata dia kata ke siapa ni? Dia kata kepada Arbasah. Siapa dia tak tahu Arbasah ni. Dia kata ingat-ingat mati, semua-semua kena ingat mati dia kata. Sebab jika hidupmu mudah, dia akan membuatkan payah nak mati. Kalau membuat benda tu payah, kalau hidupmu tu jadi payah, maka dia senang untuk mu nak mati. Gawa dia kata dah. Kalau hidup ni kita bermudah-mudah, atas dunia ni tak apalah. Go tu sikit, tak apalah, beres belaka. Jenis beres belaka dalam kerja ni nak mati mu payah. Payah nak mati sebab kamu beres, tak beres belaka sebenarnya. Dah, dia nak mati tak beres belaka. Dan akan sebab tadilah sebab akan dikira dihitung belaka. Mu bagi semua amanah orang kamu beres. Beres je. Tak, beres belaka, mudah-mudah mengambil mudah dalam kehidupan ni, maka mu jumpa payah ketika mu mati. Ini kata Umar Abdul Aziz. Maka mu kena bersusah dalam masa mu hidup ni. Susah untuk masa hidup ni supaya senang mu nak mati. Kita kena dalam hidup ni kita kena bersusah. Kada rezeki hak ada sikit kita jangan buat senang-senang. Mari rezeki habis. Kita tak boleh. Kita kena fikir hak ni untuk anak, hak ni untuk gotu. Maknanya tidak bermudah-mudah dengan rezeki. Maka waktu mati senang. Tak ada sakut ke apa. Nah, sama dengan ilmu kita boleh ni. Jangan hidup bersenang-senang. Dengan ilmu lah kita nak bersenang-senang. Tak boleh. Masa nak mati tak susah. Tak susah. Ilmu hak ada tu akan makan dirimu. Jadi kena bersusah-susah dengan ilmu. Jaga ilmu yang ada, kena amanah menyampaikan, bukan siapa ikut dia kita. Yang mentah kita ada ilmu, royak gapo tak apa. Kau ada ilmu.
Ni kawan orang aling, maka kawan kecik gapo dia kena percayalah. Tak boleh lagu tu. Kena bersusah payah jaga ilmu supaya nak senang masa kita mati. Ni pesan Omar Abdul Aziz kepada Arbasah. Siapa dia tak Ya. tahu Arbasah ni. Jadi kita boleh ambil biar kita letih masa hidup supaya kita selesa waktu kita mati. Dalam kubur kita senang tu, kita nak rehat kan. Kubur tu adalah tempat rehat kita. Kita pun doa semua kan, supaya kematian itu tu, kematian ni menjadi tempat kerehatan kepada kita. Dah atas dunia ni kita susah dah. Kita tak ada rehat atas dunia ni. Maka kalau di akhir dalam kubur pun tak rehat juga, maknanya berat lah kita dah. Tak rehat belakang, tak ada masa rehat. Maka kita bersusah atas dunia ni untuk kita nak rehat semasa kita mati. Maka kita perlu kita kena pandai lah. Adunkan kehidupan kita ini supaya kematian kita esok kita jadi senang. Sebagaimana yang disebut oleh Umar Abdul Aziz tadi. Ya. Okey Ustaz, kita pun dah sejak dah. Jadi sejak dah kita ni. Jadi ngelah Ustaz. Sebagai buah khilaf akhir. Okey. Kita sebenarnya kita bincang malam ni sebagai muqaddimah untuk kita kembara lah. Ya. Jadi bila kita tahu kematian ni sebagai orang kata madkhal, tempat itu mula-mula nak masuk ke destinasi pengembaraan kita. Jadi dianya bukan kata jari siapa nama. Dia madkhal. Dia tempat mula-mula. Tempat mula-mula ni kalau kita baca tadi, banyak-banyak tadi, dia dua perkara sama nampak. Yang pertama, dia masuk dengan jalan masuk yang baik. Dia panggil husnul khatimah. Husnul khatimah. Yang kedua, jalan masuk yang membawa kepada keburukan. Su'ul khatimah. Jadi jalan hidup kita ni, kita nak masuk mula kepada kembara akhirat ni dalam dua jalan. Iaitu bila kita masuk dengan jalan yang baik, maka insya-Allah dia akan perjalanan kita kepada akhirat tu comel, senang dan selamat. Dan sebaliknya kalaulah masuk mula-mula tu dalam keadaan buruk, maka wal'iyadzubillah lah min zalik akan menempuh kesukaran, kepayahan dan maka membawa kepada keburukan yang berpanjang. Jadi kesimpulan pada malam ni dan insya-Allah lah pada malam-malam berikut mungkin kita boleh cerita balik seterusnya selepas daripada kita nak mula masuk dalam kubur. Ada alam barzakh mula-mula. Alam kubur. Jadi setelah mati dah malam ni, insya-Allah kita akan sambung pada akan datang ni ada menempuh destinasi ataupun stesen yang pertama iaitu alam kubur. Jadi terima kasih pada Ustaz kerana sudi berkongsi dengan saya pada malam ini, dan terima kasih pada semua netizen, semua pelajar-pelajar kita, sokonlah dan komenlah kepada program kita. InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi dan menimba ilmu. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan itulah sahabat-sahabat kita, pada penonton sekalian, netizen, kalau ada sebagai cadangan, sebagai komen, apa nak memperbaiki supaya lebih comel lagi program Wakaf Ilmi kita ni, boleh tulis bawah tu deh. Tulis komen bawah ni, tulis komen bawah ni, beri cadangan. InsyaAllah kita akan ambil perhatian untuk kita baiki persembahan kita baiki konten isi kandungan kita. Sebab kita ni memang asalnya ialah kita nak santai-santai, kita tidak nak berat mana, tapi kita ambil konsep santai tapi sampai. Jadi malam ni insya-Allah kita harapkan apa yang kita bincang malam ni menjadi satu titik permulaan kepada kita untuk kita nak apa kita kata, untuk nak menyedarkan diri kita, nak menginsafi diri kita ini. Jadi kalau tak sedar lagi, kita sedar dengan kematian ni boleh menyedarkan kita. Sebagaimana tadilah, kematian itu menyedarkan kita daripada tidur yang lama 50 tahun. Jadi kalau moleknya, jangan nak mati baru sedarlah. Mati sedarlah ni. Yang kematian ini memberi kesedaran. Bukan mati yang sebenar, tapi cerita mati ni boleh memberi kejutan kepada kita. Kita bangkit dan kita terus
boleh lagi, ada masa lagi sebenarnya untuk kita bersiap sedia untuk menempuh alam kematian, alam akhirat itu. Jadi terima kasih kepada Ustaz Yusri, terima kasih kepada sahabat yang setia bersama dengan kita. Kita jumpa pada learningnya kita buat wakaf ilmu ini seminggu sekali je, iaitu pada malam Isnin ni saja. Dulu kita buat 2 kali, tapi malam ni kita buat esok. InsyaAllah kita akan gantikan dengan siaran slot lain pula lah. Jadi kalau 2 kali seminggu tu puah tau. Jadi kita nak tukar dengan malam Rabu tu, mungkin ada satu slot lain yang lebih menarik, yang lebih kemah lah dari segi susunan persembahan dia, dan lebih banyak manfaat yang kita akan dapat. Jadi sekadar itu, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير